أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, orang-orang yang makan, yakni mengambil riba, sama ada makan ataupun ambil riba, tidak dapat berdiri malaikat seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, yakni berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, modalmu, kamu tidak mengunyai dan tidak diunyai, tidak zalim dan tidak dizalimi. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebahagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini berkait dengan muamalah dalam Islam, berkait dengan riba. Riba ialah mengambil lebihan dalam perniagaan, dalam pinjaman dengan cara yang tidak halal. Ulama fiqh membagikan dua, riba nasa' dan riba al-fadal. Riba nasa' ni ialah menetapkan lebihan. Bila beri hutang,
Dia tetapkan berapa peratus kena bayar tambah dalam tempoh sekian. Tempoh setahun berapa peratus kalau tangguh itu. Bukan bayar hutang itu saja, dia tetapkan berapa peratus dalam tempoh sekian-sekian. Itu riba nasab. Yang tak ada khilaf kalangan ulama haramnya. Tak ada khilaf langsung. Yang kedua, riba al-fadl. Iaitu riba memberi pinjam barang, bayar dengan barang. Beri pinjam beras, beri pinjam gandum dengan gandum, daging dengan emas dengan emas. Bayar dengan emas, beri hutang dengan emas, bayar dengan emas juga. Tak tahu kurang atau lebih. Maka tak dibenarkan. Dibenarkan menukar barang dengan syarat unjuk-berunjuk dalam majlis. Kalau tangguh boleh jadi riba, akan jadi kurang. Maka Islam tak mengizinkan. Boleh jadi penipuan. Ambil barang orang, banyak bila bayar tak cukup. Mudah nak tipu. Dalam bab ini, terdapat kekhilafan kalangan ulama. Ada ulama mengharamkan benda yang dia sebut saja. Gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak. Benda lain tak sebut dalam hadis. Mengikut khabar yang asahnya, termasuklah benda lain. Bukan disebut dalam hadis. Ini mazhab zahiri. Dia ambil apa yang zahir dalam hadis saja. Ikan dengan ikan tak masuklah, tak sebut dalam hadis ikan. Jadi, barang yang sama. Kalau barang yang berlainan, tak ada masalah. Bukan riba. Emas dengan perak, daging dengan beras, tak ada masalah. Ini beras dengan beras. Masyarakat kita zaman dulu, biasa nak buat kenduri, pinjam beras. Bayar dengan beras balik. Itu riba. Tak boleh. Itu riba al-fadl. Riba nasak tak ada khilaf kalangan ulama. Termasuk dalam dosa besar. Kan dia beri amaran dalam Quran. Dia beri amaran dalam hadis Nabi SAW. Antara ayat-ayat yang dibaca ni, alladzina yakuluna riba la yakhumuna illa kama yakhumu litakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidaklah bangun, yakni tidak bangkit pada hari kiamat kelak. Bila bangkit hari kiamat, dia bangkit macam orang gila yang dirasuk oleh syaitan. Kerana di atas dunia ni, dia gila nak harta. Tamak nak harta. Ikut nafsu je. Dalam Islam, hutang ni adalah tolong-menolong dalam masyarakat. Dan sebab itu, disebut dalam hadis Isra' dan Mi'raj. Menarik hadis ni. Ulama khilaf. Nabi tengok, dia tulis di pintu syurga, orang yang beri sedekah 10 kali ganda. Yang beri hutang berbelah kali ganda. Lebih pada 10. Lalu malaikat Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, macam mana ni? Beri hutang dapat pahala besar pada beri sedekah. Jibril kata, orang bersedekah boleh jadi dia orang berada, kamu beri sedekah kat dia. Orang berhutang ni orang terdesak. Itu sebab tu beri hutang lebih afdal daripada beri sedekah. Itu ada hadis Isra' dan Mi'raj. Kerana orang berhutang ni betul-betul orang terdesak. Tiba-tiba ambil peluang berniaga daripada orang yang terdesak ini. Beri hutang ke dia 1,000 dalam tempoh sebulan, lebih pada sebulan kena tambah 1,100. 1,020 tambah bunga. Setengah orang dia pakai faedah. Faedah apa? Tak ada faedah. Bukan faedah tu, tak ada faedah. Nama dia faedah. Termasuklah muamalah bank pada hari ini, pinjaman itu masuk, itu riba. Riba ni diharamkan oleh semua agama samawi. Bukan saja Islam. Agama samawi. Termasuk agama Yahudi. Agama Yahudi ni dia pindah kitab dia. Riba dengan Yahudi tak boleh. Riba dengan bangsa lain boleh. Itu Yahudi. Untuk kaum dia saja haram. Sama orang boleh. Itu satu ajaran yang sesat, menyeleweng pada agama Allah. Allah Ta'ala bandingkan mereka yang makan riba laksana orang gila.
dibangkitkan pada hari kiamat, bangun macam orang gila, tak siuman, dalam keadaan haru biru, dibangkitkan pada kiamat kelak. Disebut dalam hadis Isra' dan Mi'raj, Nabi lihat orang makan riba ni berenang dalam sungai darah. Dia lontar batu ke dalam mulutnya, ditelan batu itu. Dibanding buruknya dan kejinya dan jahatnya riba ni. Dan tak ada berkat pada riba. Orang yang buat pinjaman, sama ada individu termasuk negara yang buat pinjaman riba ni, tak selesai masalah. Makin lama makin besar lubang hutang dia. Sampai bankrupt, jadi begitu. Tak ada berkat. Maka Allah mengharamkan. Dan Allah mengatakan perangai mereka ni, zalik ba'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kalangan mereka itu ada yang bercakap jual beli macam riba juga. Ini keperluan zaman. Macam jual beli juga tak ada salah, mempermainkan hukum Allah. Wahallallahu al-bay' wa harrama riba. Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang baik dihalalkan. Bila dihalalkan dapat pahala. Jangan kita ingat kita jual beli dapat untung saja. Jual beli ni boleh pahala, kan memberi kemudahan pada orang. Rezekinya berkat. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Faman ja'ahu ma'zatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah. Maka sesiapa yang datang kepadanya perintah Allah, ajaran Allah, lalu dia berhenti daripada riba, maka baginya apa yang terdahulu dan urusannya serah pada Allah. Kalau dia pernah makan riba, dia berhenti, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak payah kata balik lah. Allah Ta'ala ampun dosa yang dahulu, dengan syarat dia berhenti dan dia bertaubat. Ada juga orang dia ambil duit riba ni, dia beri ke masjid, dia beri ke ni duit riba, kononnya buat kebajikan lah, tapi tak bertaubat. Itu tak jadi, itu tak betul. Ayat ni mengatakan mesti bertaubat. Kalau nak bertaubat, Allah Ta'ala ampun taubat, berhenti riba. Lebih baiknya duit riba tu buat kebajikan dan bertaubat, berhenti bertaubat, berhenti dari riba. Syarat taubat ni meninggalkan maksiat. Kalau maksiat tak tinggal, tu bukan taubat, tu tahu buat. Bukan taubat, tahu buat. Nak buat lagi, itu tak betul. Salah. Orang yang buat dosa dulu, Allah Ta'ala ampun. Sama mereka yang masuk Islam. Dosa dia masuk peluk Islam, dia ampun oleh Allah semuanya. Orang jahat balik sedar insaf, dia ampun dosa macam anak kecil, bersih. Apallahu amma salaf, Allah tak nampu apa yang dulu. Wa man ada, dan siapa yang kembali semula, fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu ahli neraka dan kekal selama dalam neraka. Ini mereka yang menghalalkan riba. Maksudnya mereka yang katakan riba ni halal, menghalalkan yang haram, menyebabkan jadi kufur. Kufur nikmat dan kufur i'tiqad. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Ta'ala membinasakan, menjadikan riba itu buruk dan mengembangkan kelebihan bersedekah. Sedekah ada kelebihan. Wallahu la yuhibbu kull kafarin athim. Allah Ta'ala tak suka mereka yang kufur dan membuat dosa. Keras firman Allah tentang riba ni. Dia anggap kufur, sekurang-kurangnya kufur nikmat. Kalau kata riba tu halal, kufur i'tiqad, itu lagi berat. Dan Allah Ta'ala menyebut, memberi galakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, bukan saja semayang, termasuklah meninggalkan riba, berniaga dengan baik, apa saja kerja cari nafkah,
nak buat kebajikan, amal yang soleh, mendirikan sembahyang, setanding mendirikan sembahyang, disenaraikan. Wa atau zakat, menunaikan zakat, lebih harta keluar zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala di sisi Tuhan mereka. Disebut dalam ayat terdahulu, sekurang-kurangnya 10 kali ganda, ada yang 700 kali ganda, lebih daripada itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut. Tak takut, jangan takut miskin, jangan takut apa-apa. Atas dunia pun tak takut, di akhirat lagi tak takut. Dan mereka tak sedih meninggalkan keluarga kerana harta jadi berkat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengulangi seruan pada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah saki baki riba. Dimasukkan dengan takwa kepada Allah, meninggalkan riba. Betapa besarnya suruhan Allah supaya meninggalkan riba ini. Orang yang tinggal riba ni orang yang bertakwa kepada Allah. Yang tak takwa tak tinggal riba. Takwa ni penentuan harga diri manusia Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan keturunan, baka, harta benda, warna kulit, pangkat, bukan. Yang bertakwa. Di antara takwa itu meninggalkan riba. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Kalau kamu sungguh beriman, percaya pada Allah dan Rasul, percaya pada hari akhirat, percaya pada amaran Allah, tinggallah riba, bertakwa pada Allah. Fa illam tafa'alu, jika kamu tidak melakukan perintah Allah ini, kamu riba juga, masih lagi makan riba, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, kamu mengizinkan Allah mengisyahkan perang ke atas kamu. Sangat mereka. Allah Ta'ala sebut, Allah dan Rasul mengisyahkan perang. Perang ni bukan mesti senjata. Perang ni termasuklah tindakan celaka dunia dan neraka di hari akhirat. Allah Ta'ala sangat mereka yang makan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat, kamu diulangi kalau kamu bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, meninggalkan riba itu. Falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu ialah pokok harta kamu. Kamu beri hutang banyak mana? Macam tu hutang ni tak dapat ada apa-apa, ya, dapat pahala. Kalau mahu keuntungan, dalam Islam ada mudharabah, ada khirat, macam-macam. Mudharabah, iaitulah beri hutang pada orang, janji bagi keuntungan. Kalau untung, bagi seorang yang berkata. Kalau rugi, sama-sama tanggung. Itu cara dalam Islam. Kalau mesti untung, mestilah lebih banyak daripada riba lagi dapatnya. Dan sebab itulah muamalah riba ni boleh menghidupkan bank lebih hebat daripada bank yang tidak Islam. Sekarang ni orang bukan Islam pun minat dengan bank Islam ni, kerana dia tahu lebih untung lagi pada riba, ada berkat. Maknanya orang Islam tak percaya. Kamu tidak zalim dan tidak menzalimi orang kalau kamu meninggalkan riba. Wa in kana dhu usratin fa nazratun ila maisarah. Jika sekiranya orang yang kamu beri pinjam itu dalam kesusahan, maafkanlah dia. Beri tempoh pada dia sehingga dia senang. Dapat pahala. Di mana orang yang betul-betul tak mampu nak bayar hutang, kita beri peluang pada dia. Dapat pahala orang yang beri peluang ni. Pahala, dia sebut dalam Quran, dapat pahala. Pahala yang sangat besar. Menangguhkan orang yang berhutang, bayar hutang. Pahala yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Dapat pahala beri hutang, dapat pahala menangguhkan
Nanti orang tu tipu, dia mampu bayar, dia tak bayar. Tipu, dia boleh dosa, kita boleh pahala. Jangan susah. Oh, dia tipu ni. Tipu itu hal dia dengan Tuhan. Tapi kita maafkan dia, tak apa, tangguh, beri tangguh. Kita dapat pahala. Kalau dia tipu, dia boleh dosa. Itu kelebihannya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu beri sedekah pada dia, kamu tahu dia memang tak mampu sampai bila-bila. Memanglah tak ada harapan nak bayar hutang. Wa antasaddaqu, kamu sedekah ke dia. Tak apalah, halalkan hutang itu. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Ini pahala sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Diringankan hisab pada hari kiamat. Orang yang bersedekah pada mereka yang berhutang, tolong dia, kena bantu dia, memang dia tak ada harapan, selamatkan dia, tak payah bayar dah. Sangat besar pahala pada hari kiamat. Masalahnya hari kiamat ni orang tak percaya. Orang percaya dunia saja. Itu masalah kitanya. Kalau kita balik pada Islam, menjalinkan hubungan yang baik antara satu sama lain, termasuk dalam aspek ekonomi. Cukup sekali itu. Wallahu alam. Alhamdulillah rabbil alamin.